Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah, beri taufik pada kita pada petang ini sekali lagi dapat sama-sama dalam program mengaji ilmu qiraat ataupun pengajian Al-Quran, yang mana pada petang ini, petang Selasa, kita akan bincang tentang usul qiraat Hamzah, dan insya-Allah kita akan juga cuba membaca beberapa ayat yang mana pada minggu lepas kita telah pun selesai membaca surah Al-Fatihah, dan insya-Allah begitulah untuk yang setiap kali pertemuan kita untuk pembincangan qiraat Hamzah, kita akan buat secara teknik begitu, ada perkongsian tentang usul dan kemudian kita terus praktik kepada bacaan. Berbeza yang bahagian malam untuk riwayat Qadun, kita fokus lebih kepada usul, dan untuk praktiknya beberapa ayat yang jadi pilihan. Okey, semuanya sihat ya? Alhamdulillah. Dah sekali seminggu insya-Allah kita cuba istiqamah untuk mempelajari ilmu qiraat, mengambil semangat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang tak asing lagi bagi kita selaku yang orang yang sentiasa belajar Al-Quran. Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, ataupun dalam riwayat yang lain, inna afdalakum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam dua kategori tersebut. Kurang-kurangnya satu, kalau yang dapat belajar kemudian mengajar, alhamdulillah. Ada yang menyebut yang dimaksudkan dengan terbaik itu adalah orang yang belajar dan kemudian mengajar. Tapi ada juga yang sebut orang yang belajar. Orang belajar ataupun orang yang mengajar. Jadi apapun, mudah-mudahan termasuk salah satu atau kedua-duanya sekali. Kita adalah umat yang mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita mendalami ilmu Al-Quran, insya-Allah. Di sana akan ada keberkatannya, ya. Baik, yang kita bincang pada minggu lepas tu, ingat lagi kan? Tak banyaklah yang telah kita sentuh pada minggu lepas. Dan tuan-tuan dan puan boleh ulang kaji dalam video yang kita dah simpan di Facebook Ustaz ada, boleh masuk dalam Facebook tersebut. Cuma kata kuncinya ialah soalan yang ditanya tu jawabnya Hamzah. Jadi Ustaz approve lah untuk kita jaga sedikitlah daripada orang panggil takut ada yang cuba benda-benda yang kita tak dapat jangkakan akan berlaku. Jadi sekurang-kurangnya ada privacy sikit. Baik, hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang usul qiraat Hamzah. Saya besarkan. Okey. Dia nampak semuanya. Kalau minggu lepas alhamdulillah. Itu biasalah tu ujian-ujian dalam belajar secara alamiah macam ni. Semuanya okey Okey, baik. Tapi insya-Allah walaupun hilang sekejap, Ustaz ada di sini sampai habis masa. Okey. Pernah Ustaz ingat masa talaki dengan guru Ustaz, ujian-ujian lah yang menguji sabar kita. Bila kita nak talaki dengan syekh, kadang-kadang kita tak menjangkakan yalah niat kita nak pergi belajar turun daripada rumah, naik bas tak jauh, lebih kurang hampir 1 jam je naik bas untuk bertalaki. Kemudian sampai stesen bas jalan kaki pula pun tak jauh, lebih kurang 20 minit gitu. Lepas tu nak ke rumah syekh tu tak tinggi sangat, lebih kurang 3 tingkat gitu je.
naik tangga. Bila kita ketuk pintu, ketuk, orang rumah dia buka, Ma'alish, Syekh ta'ban, minta maaf, Syekh penat, tak berapa sihat. Jadi macam mana? Itu ujian, bukan sekali, ada beberapa kali juga begitu. Kalau kita tak sabar, mungkin separuh jalan je lah, tak sempat nak khatam qiraat. Jadi alhamdulillah, dengan ujian-ujian itu memberi ataupun mengajar kita erti sabar dalam menuntut ilmu. Okey. Hari ini Ustaz akan mula dengan apa? Dengan pengenalan kepada Imam Khalaf. Sebab minggu lepas Imam Hamzah, sebelum kita sambung usul qiraat ini, qiraat Hamzah atau metodologi qiraat Hamzah ini, kita kenali dulu perawi yang pertama bagi Imam Hamzah. Siapa dia Imam perawi yang pertama bagi Imam Hamzah? Namanya ialah Khalaf. Ya, Khalaf. Khalaf ni namanya Khalaf bin Hisham bin Tha'lab bin Khalaf Al-Asadi Al-Baudadi Al-Bazzar. Lahirnya pada tahun 150 Hijrah dan dia meninggal dunia di Baghdad pada Jamadil Akhir tahun 229 Hijrah. Kita sekarang dah bulan Rajab, baru je Jamadil Akhir. Beliau hafal Quran usia 10 tahun. Jadi kita baru nak start belajar 10 tahun. Dia dah hafal Quran 10 tahun. Yalah. Ada juga di kalangan kita yang hafal lebih awal. Dan apabila mencecah usia 13 tahun, dah mula menuntut ilmu pengetahuan. Maknanya di situ ibu bapanya peringkat awal penekanan kepada anak-anaknya, kalau kita baca sejarah-sejarah ulama-ulama, apa yang mereka akan fokus ilmu yang pertamanya ialah Al-Quran. Ilmu Al-Quran diberikan lebih awal. Mantap Al-Quran, jadi seorang hafiz, baru dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Diriwayatkan daripadanya bahawa beliau menceritakan, aku pernah muskil. Dia satu hari dia ada masalah. Satu permasalahan dalam bab berkaitan nahu. Nahu ni grammar bahasa Arab lah. Ada satu masalah, ada satu persoalan tentang nahu. Jadi aku berbelanja sebanyak 80,000 dirham. Ini Ustaz nakal daripada kitab lah. Cerita pasal kisah dia sanggup berbelanja, sanggup habiskan wang untuk satu permasalahan saja. Nak cari jawapannya. Sehingga dia dapat faham. Maknanya itu pengorbanan kita dalam menuntut ilmu. Ada yang perlu apa? Perlu sihat, perlu lapang masa, ya, umur yang panjang, kalau direzekikan, kemudian ada kewangan. Itu antara orang panggil sesuatu yang untuk kita dapatkan ilmu, perkara-perkara itu. Jadi 80,000 dirham ni tak pastilah, Ustaz pun tak tengok berapa kalau nak convertkan dalam RM sekarang ni. Jadi banyak juga ya nak dapatkan ilmu tu. Jadi dari segi dia sanggup berkorban tu, sanggup berbelanja tu. Dan dia merupakan seorang imam yang fiqh. Fiqh ni maknanya orang yang dipercayai. Dia menjadi qari penduduk Baghdad, menjadi orang alim dalam pelbagai wajah qiraat imam-imam qurra, sehingga kan beliau telah membuat pemilihan sendiri daripada wajah-wajah tersebut, namun banyak berpegang kepada qiraat ahli Kufah. Dia banyak tok guru, sehingga dia dapat hasil daripada apa yang diambil daripada guru-gurunya, jadi satu qiraat yang mana qiraat tersebut dia sendiri ada perawinya. Berbeza sedikit dengan maknanya dia ni menjadi perawi kepada Imam Hamzah tu satu, dan dia juga sendiri menjadi imam yang ada perawinya tersendiri. Kerana alimnya dia, kerana keilmuannya dia tentang ilmu qiraat. Tapi dia masih lagi berpegang kepada qiraat ahli Kufah, ya, ahli Kufah. Dan Imam Ibnu Jazari nukilkan dalam kitabnya, Imam Ibnu Jazari, kalau yang telah ikuti kelas malam tadi, kita dah sebut siapa Imam Ibnu Al-Jazari, dalam kitabnya An-Nash fil Qiraat Al-Ash, bahawa Abu Bakar Ibnu Ashtah berkata, Imam Khalaf ni beza dengan Imam Hamzah dalam pemilihan wajah-wajah bacaan sebanyak 120 huruf. Ada 120 yang berbeza dengan
Imam Hamzah sendiri. Walau bagaimanapun, kata Imam Ibn Jazari, hasil penelitiannya terhadap pemilihan wajah-wajah bacaan yang dilakukan oleh Imam Khalaf itu, beliau tidak menemui pun pemilihan tersebut terkeluar daripada qiraat ahli Kufah walaupun satu huruf. Bahkan tak terkeluar daripada qiraat Hamzah, qiraat Al-Kisai, Syu'bah, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa haramun ala qaryatin, dalam surah Al-Anbiya. Beliau membacanya seperti Imam Hafs. Itu maknanya nak ceritakan Imam Khalaf ini, walaupun dia ada satu alirannya tersendiri, tetapi masih lagi dalam ruang lingkup ulama ataupun qiraat yang diamalkan oleh ulama-ulama di Kufah. Okey. Dia ambil bacaan daripada Sulaim. Dia tak belajar direct daripada Imam Hamzah kerana tak sempat untuk bersama dengan Imam Hamzah. Jadi dia ambil daripada anak murid Imam Hamzah namanya Sulaim bin Isa, dan juga diambil daripada Abdul Rahman bin Abi Hamad. Mereka ini ambil daripada Imam Hamzah. Oleh demikian, Imam Khalaf juga dianggap sebagai salah seorang daripada perawi qiraat Hamzah. Dia meriwayatkan huruf-huruf daripada Zaid bin Aus Al-Ansari, Ishaq Al-Musayyabi, Ismail bin Ja'far, Yahya bin Adam, dan mendengar daripada Imam Al-Kisai beberapa huruf, tapi tidak membaca kepadanya. Bahkan beliau hanya mendengar Imam Kisai baca Quran hingga khatam, lalu dihafaz bacaan tersebut. Itu salah satu kaedah talaki. Ada kaedah talaki ini, ada guru mengajar kepada murid, murid ikut. Ustaz dah share skrin kan? Sorry. Ke Ustaz belum share lagi? Belum nampak lagi. Belum nampak, ya Belum Allah. share. Oh, tadi Ustaz dah baca. Oh, Ustaz dah baca daripada jadi, ni. Tadi dengar je lah. Dengar je lah sambil cantik. Okay. Minta maaf. Cantik sebenarnya Ustaz ni. Tapi Ustaz ingatkan dah share tadi sebab dia dah keluar merah dekat depan ni. Okey. Tak apalah, baru-baru belajar ni sikit sebanyak. Dah nampak jelas ya? Besarkan Ustaz. Baik. Boleh besarkan lagi. Besarkan lagi. Memang itu full screen. Okey. Nampak? Sekarang nampak yang okey, alhamdulillah. Besar ya? Okey. Ini 80,000 dirham tadi. Ini disebut tentang apa yang bacaannya tak terkeluar daripada Kufah, ulama Kufah. Okey. Ini yang akhirnya kaedah yang mana kita sedia maklum, kaedah pengajian Al-Quran ini ada kaedah guru baca, murid ikut. Guru baca, murid ikut. Ada yang murid baca, guru dengar, guru perbetulkan. Ada guru baca, murid dengar. Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Hamzah tentang apa yang diambil daripada Imam Al-Kisai. Ya, yang tu orang yang dah ada asas, orang yang dah ada ilmunya tinggi, bolehlah buat macam tu. Guru baca, murid dengar je. Lepas tu hafal. Tapi kalau kita yang baru-baru nak belajar ni tak dapat tidak. Kena kita baca depan guru, guru betulkan. Ataupun guru baca, kita ikut. Yang guru baca kita ikut tu lambatlah nak khatamnya. Kadang-kadang setengah pelajar dia suka khatam cepat. Nak ditegur-tegur pun tak boleh sangat. Kalau tegur-tegur buat tak dengar je. Tapi bukanlah tuan-tuan, maknanya ada juga sebegitu. Tak bolehlah kita dalam ilmu Al-Quran jangan mengejar-ngejar untuk khatam semata-mata, tapi kita cuba baca sebaik mungkin, perbetulkan kesilapan kalau ada. Ya. Okey, baik. Ingat lagi tak yang kita dah sebut semalam? Ni dah kita dah nak masuk usul. Habis cerita pasal riwayat hidup atau biodata kepada Imam Khalaf. Kita yang terakhir semalam Ustaz dah sebut dalam surah Fatihah kalimah alaihim, Imam Hamzah baca alaihum. Ingat ya, kalau Ustaz sebut Imam Hamzah, bermakna ia merangkumi kedua-dua perawi, iaitu Khalaf dan juga Khallad. Dua-dua perawi, Khalaf dan Khallad. Kalau Ustaz nisbahkan
atau Ustaz itlakkan kepada nama Hamzah. Okey, jadi kita dah sebut minggu lepas, alaihim dibaca dengan alaihum. Okey, ha baris depan. Kalau kita talaki Quran, guna Quran Hamzah, Quran qiraat Hamzah, dia dah siap dah barisnya alaihum. Janganlah pula kita kata dah salah baris ni. Memang itulah bacaannya. Pernah ya kalau orang tak ada pasal ilmu qiraat ini, jumpa Quran yang lain cetaknya barisnya, padahal Quran itu bukan mengikut riwayat Hafs. Dia kata apa ni Quran ni salah baris ni, tukar huruf dan sebagainya. Ini tanda-tanda nak kiamat lah ni. Tak, itu adalah mengikut qiraat tertentu, qiraat tersebut ya, berbeza cara bacaan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, perhatian. Perhatian, mana-mana kalimah yang terdapat ha dhamir. Ingat tadi saya dah sebut alaihim, bacanya alaihum. Okey, selesai. Mana-mana kalimah yang ada ha dhamir. Ha dhamir kenal? Ha dhamir ni ha ganti nama. Hu tu ganti nama lah. Kalau kita terjemahkan, dia maknanya. Ha tu maknanya ha dhamir. Tapi ha dhamir ini dia bersambung dengan mim jamak. Tengok yang Ustaz warnakan, warna pink ada. Selepas warna pink tu hitam kan, mim. Ha itu ha dhamir bersambung dengan mim. Mim yang tu dipanggil mim jamak. Maksudnya mim menunjuk bilangan ramai. So dia dah tak jadi maknanya, dia dah jadi makna mereka. Alaihim ke atas mereka. Okey. Jadi kalau patternnya macam ni, bila kita baca wasal, kita sambung. Kita bukan nak berhenti, kita sambung. Bila kita wasal dengan kalimah yang berikutnya, depannya ada huruf mati. Depannya kalimah yang berikutnya yang didahului huruf mati, maka ha tersebut dibaca dengan baris hadapan. Dibaca dengan baris hadapan. Okey. Jadi di sini alaihum ni kita sedia maklum, dia memang dah baca alaihum. Berhenti ataupun sambung tetap dibaca alaihum. Alaihumul qital. Okey, alaihumul qital. Kalau tuan-tuan berhenti pun alaihum, sambung alaihumul qital. Baik, Ustaz nak ceritanya yang bihimul ni. Bihimul, asal huruf ha ini kalau ikut bacaan Hafs, dia adalah baris bawah. Ha tu baris bawah. Kalau Quran kita baca baris bawah, bihimul asbab. Okey, tapi kalau kita baca qiraat Hamzah, oleh kerana depannya ada huruf yang mati, ha bersambung dengan mim, depannya ada huruf yang mati, maka ha itu dibaca baris depan. Bihumul asbab. Bihumul asbab. So kalau berhenti macam mana? Kalau berhenti dia tak berhenti hum, dia kena berhenti bihim. Kalau sambung macam mana? Kalau sambung kena ha baris depan, bihumul asbab. Kalau berhenti bihim. Kalau sambung bihumul asbab. Beza tak? Bezalah. Yang ni, yang pattern macam ni, beza. Tapi alaihim dia memang tetap berhenti ke sambung ke dia memang dah hum. Bihim yang ni hanya ketika sambung saja. Maka perlu tak kita kena tahu ni? Perlulah. Walaupun habis tu kalau dalam Quran dia macam mana dia buat? Dalam Quran dia dah siap letak ha baris depan. Ini kalau kita baca tak payah bimbang, dia dah siap letak baris depan. Memang kita takkan salah pun kalau kita baca bihumul asbab. Sebab apa? Sebab ikut baris dia. Tapi yang jadi salahnya bila tuan-tuan berhenti. Kalau tuan-tuan berhenti bihum, salah lah. Faham tak? Kalau berhenti bihum, salah. Bila boleh baca bihum? Bila sambung. Macam mana boleh tahu jadi hum? Bila depannya ada huruf yang mati. Faham tak? Depannya ada huruf yang mati. Kalau berbaris, memang dia tak berubah kalau berbaris. Tetap him lah kalau berbaris depan mim tu. Okey? Boleh? Baik. Selesai itu. Itu satu, ambil perhatian. Okey, satu pergi lagi.
Yang keempat, dah selesai berkenaan dengan Fatihah sebelum ni dan start masuk terus kepada satu kaedah, satu formula berkenaan dengan ha itu dibaca dengan baris depan. Okey. Yang keempat, kita nak bincang pasal nun sakinah. Yang ni kalau belajar hafz, memang inilah yang jadi asas tajwid kita. Memang yang ni kalau tak mahir, tak dapat kuasai, akan banyaklah kesalahan dalam bacaan kita. Kerana dalam Quran banyak hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi, okey. Jadi kita kena faham betul-betul tentang nun sakinah. Betul, rasanya tahu hukum nun sakinah dan tanwin ni ada izharnya, ada idghamnya, idgham pula pecah pada dua, ma'al gunnahnya, bila gunnahnya, ada ikhfa, ada iqlab. Tapi Ustaz tak bincangkan semuanya. Tajuk nun sakinah ni dan tanwin kita tak bincang semua. Kita tak bincang pasal izhar, pasal iqlab, pasal ikhfa. Tak. Sebab hukumnya sama dengan hafz. Kita hanya bincang pasal ma'al idgham. Kita bincang pasal idgham, ma'al gunnah atau bila gunnah. Okey? Baik. Kalau tuan-tuan tengok di skrin tu, saya. Okey, nun sakinah. Tajuk dia. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau bertemu dengan huruf ya. Nun sakinah tu maknanya nun mati. Ataupun tanwin, tanwin tu maknanya baris dua lah. Dua atas ke, dua bawah ke, dua depan. Kenapa? Bertemu dengan salah satu dua huruf ni, waw atau ya. Kita belajar hafz, idgham ma'al gunnah ada 4. Idgham bila gunnah ada 2. Idgham ma'al gunnah ya, waw, mim, nun. Kan? Ya, waw, mim, nun. Idgham bila gunnah lam dan ra. Okey. Sebenarnya ada Kak Lina ada lagi yang nak masuk tu. Dia orang duduk duduk mesej di Telegram Kak Lina. Ada orang nak masuk. Okey, saya share di sana. Okey. Daripada dia orang. Yang dia orang berkelip-kelip tak usah. Okey. Baik. Idgham bila gunnah kita tahu ada 2 lam ra. Idgham ma'al gunnah ya, waw, mim, nun. Itu hafz. Rasanya boleh dapat ya. Okey, kita nak tengok yang qiraat hamzah. Ini penting kalau kita nak menguasai betul-betul qiraat hamzah. Untuk riwayat khalaf, kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan waw atau ya, dia kategori atau dia hukumkan sebagai idgham bila gunnah. Okey, idgham bila gunnah. Tapi kalau khalat, dia idgham ma'al gunnah. Maknanya kalau idgham ma'al gunnah, dia dah sama dengan kita lah, hafz. Tapi khalaf tak sama. Jadi khalaf, huruf ya dengan waw dikategorikan sebagai idgham bila gunnah, menjadikan huruf idgham bila gunnah bagi riwayat khalaf ada 4, iaitu lam ra sama dengan kita, lam ra tambah lagi 2 ya, waw. Jadi idgham ma'al gunnahnya berapa? Idgham ma'al gunnah 2 je lah. Mim, nun. Okey, mim dengan nun. Okey, baik. Baik. Saya bukan dalam grup ni lah, saya tak dapat hantar. Contohnya, okey, dengar ya. Contoh, sekarang Ustaz datangkan ayat. Contoh yang ada, nampak tak warna biru tu? Yang ada tanwin bertemu dengan waw. Banyak ni. Bertemu dengan waw. Ustaz cuba baca dengan riwayat hafz dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. Nampak ada dengung-dengungnya. Ada gunnahnya.
bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamim walakin. Nampak ada dengung-dengungnya. Kalau kita baca hafs, itu kita kena jagalah. Sebab dia hukum idgham al-ghunnah. Masukkan tanwin dalam waw berserta dengung. Baik. Kadang-kadang kita dengar pembaca, dia tak dengung. Dia baca macam mana? Ma ja'alallahu min bahiratin wala. Kadang-kadang kita dengar ada pembaca yang baca, dia tak dengung. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamim walakin. Mungkin bagi dia dah rasa berdengung. Dia dah rasa berdengung. Tapi dengungnya adalah tak cukup. Tak cukup 2 harakat. Maka bila baca begitu, dibimbangi dah jadi riwayat khalaf. Dan memang dah jadi riwayat khalaf. Dia berdengung yang tak cukup. Dibimbangi masuk riwayat khalaf. Tapi kalau dia langsung tak dengung, maka memang jadi khalaf. Macam mana khalaf? Khalaf, bacaan khalaf macam ni. Ma ja'alallahu min bahiratin wala. Dia tak pergi lagi ke khusyum lah. Dia terus masuk dalam waw. Bahirati wala saibati wala wasilati wala hamid wala. Semuanya tak berdengung. Itu adalah idgham bila gunnah. Siapa baca macam tu? Riwayat khalaf. Okey? Seorang cuba baca contoh ini. Volunteer tekan mic terus baca. Tekan mic je terus baca. Saya Ustaz boleh? Okey, Syakir. Nampak angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru. Okey, sekejap. Yang 1, 2, 3 dah betul. Yang 4, 5 tu masih ada lagi dengung. Masih tak lagi terikat dengan hafs punya. Sekali lagi boleh ulang? Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Okey, dah tak ada dengung. Cuma jagalah, ya, kita tak ada kait langsung dengan khusyum dah. Dia dah memang dah terus masuk dalam waw. Macam kita baca nun mati tanwin bertemu lam, nun mati bertemu dengan ra. Jadi tak ada langsung pergi ke khusyum. Ya. Kita dah masuk. Ustaz. Tak nak hati. Nak tanya, kalau macam dia kita baca ni seolah macam idgham bila gunnah lah kan, sebab tanwin tu jadikan satu baris kan? Macam idgham bila gunnah, bukan macam idgham bila gunnah, memang idgham bila gunnah. Memang idgham bila gunnah. Kalau dia jadikan satu baris lah dia punya tanwin dia tu. Jadikan satu baris. Jadikan satu baris, kalau kita nak kata jadikan satu baris, dia 2 baris. Dia tak boleh nak jadikan satu baris, dia memang 2 baris. Bunyi dia tu macam satu baris. Bunyi dia tu kalau katakan satu baris, dia maknanya boleh lah kalau nak kata satu baris ada sabdu lepasnya. Ada sabdu depannya. Tapi kalau satu baris tak ada sabdu, salah juga. Yalah. Kalau kita kata bahirati wala tanpa tekan. Jadikan satu baris dan tekan kuat pada waw. Bahirati wala saibati wala wasilati wala hamim wala. Tu nampak dia ada satu. Okey, masih tak. Baik. Baik tuan-tuan. Boleh ya? Okey. Dah habis lah. Habislah, itulah nun mati dan tanwin.
contoh ya, nanti kita boleh jumpa lah. Ingat contoh ya dalam slide ni tak ada Ustaz masukkan waw je. Jadi huruf ya sama jugalah. Kalau kita baca contohnya dalam surah apa? Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan? Ingat ayat tu? Faman ya'mal, kita baca hafs, kita dengung. Faman ya'mal, bila dengung ada kait dengan khusyum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada dengung dan ada tekan pada huruf ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu khalaq. Itu hafs. Tapi kalau kita dengar orang baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tak ada dengung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba tanya dia, awak baca qiraat apa? Jangan cepat nak marah, tanya dulu dia baca qiraat apa. Kalau dia jawab, tak tahu pula qiraat apa, baru boleh tegur. Jangan cepat nak marah, apalah awak ni tak belajar ke? Ini tajwid, ini kena dengung ke? Jangan cepat. Jadi kalau kita ada ilmu ini, kalau ustaz sajalah. Kita tahu dia salah, tapi kita cuba buat dia motivasi sikit, nak minatkan belajar qiraat. Kita kata belajar apa ni, hebatlah dah baca riwayat khalaf lah. Riwayat khalaf? Riwayat khalaf tak dengung. Sekarang ini baca hafs kena dengung. Nampak kita ada ilmu tentang qiraat. Dia pun jadi lepas ni ada minat dia nak belajar qiraat yang lain. Okey, baik, selesai. Sekarang kita belajar satu tajuk yang memang masyhur ataupun kalau belajar qiraat hamzah, inilah tajuk yang perlu kita kuasai, perlu kita tahu, kerana banyak dalam bacaan nanti kita akan jumpa hukum ni. Hukum as-sakt dan an-naql. As-sakt dan an-naql. Saktah dan naqal. Baik. Baik, Ustaz buat contoh ayat di bawah tu contoh. Penerangannya macam ni. Hukum alif lam. Itu alif lam tu. Nampak alif lam. Kalau kita belajar tajwid biasa alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Tapi ini bukan nak fokus kepada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Ustaz tunjuk ringkas saja. Alif lam. Maksudnya di sininya ialah alif lam yang bertemu dengan huruf hamzah. Alif lam yang bertemu dengan huruf hamzah. Okey, ringkasnya Ustaz sebut alif lam atau Ustaz akan kata al. Biasa kalau kita talaqi kita akan sebut al. Jadi fahamlah kalau kita kata okey saktah pada al, fahamlah tu saktah pada alif lam yang bertemu dengan huruf hamzah. Kalau yang tak bertemu dengan hamzah tak termasuk dalam pembincangan ini. Satu lagi kalimah syai'. Kalimah syai'. Ada syai'in, ada syai'un, ada syai'an. Tiga-tiga bentuk tu baris syai'in ke, syai'un ke, syai'an ke. Ini tajuk baru, belum bincang. Macam mana bacanya? Okey, baik. Pada hukum alif lam, kita tengok pada alif lam dulu tengok pada alif lam. Kalau tuan-tuan baca ketika wasal bagi riwayat khalaf, tuan-tuan kena baca dengan saktah. Kena baca dengan saktah. Kalau jumpa alif lam yang bertemu dengan hamzah, baca siapa? Riwayat khalaf kena saktah. Tahu kan saktah? Saktah ni maknanya kita berhenti seketika. Okey. Tempoh berhenti tu 2 harakat. Kena diam sekejap. Tempoh diam tu 2 harakat. Bukan 2 rakaat, 2 harakat. Tak salah sebut. 2 berhenti seketika 2 rakaat. Kerana Allah Taala itu dah niat solat dah. Okey. Dia akan berhenti seketika, tempoh berhenti 2 harakat. Dalam hafz kita kan ada hukum saktah, Yasinnya ada, Al-Kahfinya ada, Al-Mutaffifin ada, surah Al-Qiyamahnya ada. Itu saktah untuk riwayat hafz. Maknanya definisi kepada saktah sama, cuma tempat saja berbeza.
Qiraat Hamzah ni dia banyak dengan saktah-saktahnya. Okey. Baik, Ustaz ulang sekali lagi. Untuk khalaf, kalau hukum alif lam bertemu dengan hamzah, dia kena baca apa? Kena baca saktah. Okey, ya dulu. Contohnya ada selepas ni. Selesai. Itu khalaf. Kalau khalad, ini yang bertukar-tukar ni. Ingat betul-betul. Kalau khalad untuk hukum alif lam termasuklah syai'in syai'an sama ya. Syai'in syai'un syai'a sama ya. Ketika wasal ni perbincangan ni sama. Khalaf kena saktah. Khalad boleh dua. Khalad boleh dua wajah. Tuan-tuan boleh baca pertama saktah, dahulukan saktah. Kita dahulukan saktah. Yang kedua boleh baca tahqiq. Tahqiq ni apa? Kalau perbincangan dia tentang saktah, tahqiq maknanya tahqiq itu adalah lawan kepada saktah. Kalau saktah diam seketika, dengan tempoh diam itu 2 harakat, okey, kemudian teruskan bacaan, masih lagi menggunakan nafas yang sama, itu saktah. Kalau tahqiq lawannya tak payah diamlah, terus saja. Yang kita selalu baca itu namanya tahqiq. Namanya tahqiq. Okey? Alif lam ke syai'in syai'un ke syai'an. Cuba tengok contoh ni. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin, jumpa syai'a. Maka tuan-tuan kena saktah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'. Diam seketika. Syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala, dan seterusnya. Nampak tak Ustaz saktah dari situ? Okey? Baik, kita tengok yang ini. Wala nabluwannakum bisyai'. Diam seketika. Bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal. Diam pula. Amwali wal. Diam lagi. Anfusi was samarat. Saktah, saktah, saktah. Jadi kalau kita dengar qari yang baca sekejap berhenti, sekejap berhenti, sekejap diam, sekejap saktah tu, saktah, 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 tak ada orang lain lah tu. Dia baca qiraat Hamzah. Qiraat yang terkenal dengan saktah ialah qiraat Hamzah. Baca orang panggil baca tersekat. Saktah macam sekat tu lebih kurang sama ya sebutannya. Baca tersekat, baca tersekat, baca tersekat. Tapi kalau baca tersangkut itu bukan Hamzah. Itu memang tak lancar. Baca sangkut, baca sangkut, baca sangkut. Awak ni baca Hamzah ke? Bukan Hamzah, saya sangkut. Itu qiraat sendiri, mana kurang lancar. Tak apalah, awal-awal ni kita yang baru belajar Al-Quran, itu biasalah. Siapa-siapa pun ya, tak ada yang terus pandai baca lancar. Semuanya mengangkat-angkat. Cuma jangka masa je yang membezakan. Mungkin orang ini merangkak lama sikit. Yang ni sekejap je merangkak. Bayi macam tu lah. Dalam merangkak ini 2 tahun duk merangkak lagi. Contohnya kan. Yang ni cepat je. 5-6 bulan dah boleh berjalan. Contohnya kan. Begitu. Itu biasa. Jadi yang merangkak-angkat jangan sedih. Jangan putus asa. Akan sampai satu hari nanti. Tapi kena usaha lah. Kena usaha. Sampai satu hari nanti memang kita akan dapat baca dengan lancar. Minta dengan Allah Ta'ala dapat baca lancar. Sebab kita memang dah dapat pahala pun. Kita baca merangkak-angkat pun ada pahalanya. Tapi kita nak lebih lagi daripada tu, kena bersungguh lagi lah. Kena belajar lagi, kena berusaha lagi. Ya, okey. Boleh faham ya? Okey, baik. Wabashiris sabirin. Okey, selesai. Boleh ingat? Khalaf satu wajah saja saktah. Khalad 2 wajah. Saktah boleh, tahqiq boleh. Jadi kalau tuan-tuan talaki dengan syekh, dengan guru, nak talaki qiraat Hamzah, bila sebut talaki qiraat Hamzah, bawa khalaf, bawa khalad, serentak, maka dia kena baca pilotnya khalaf. Tuan-tuan kena dahulukan khalaf. Yang jadi pilot, okey, ialah khalaf. Lepas selesai khalaf, baru baca khalad. Itu caranya. Tapi kalau tuan-tuan talaki dengan guru, pergi jumpa guru, Ustazah, saya nak talaki qiraat Hamzah, tapi saya nak baca khalaf saja. Boleh ke?
Boleh juga baca khalaf saja. Saya nak talaki, nak baca khalad saja, khalad saja. Boleh ke? Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, tapi yang ni saya nak talaki dua-dua riwayat serentak. Okey, boleh. Boleh, tapi kita kena tahu. Tekniknya ialah, kaedahnya ialah kena pilotnya ialah khalaf. Tuan-tuan akan baca awalnya ialah khalaf, maka kena ikut track khalaf. Track khalaf. Contohnya ayat ini. Okey, contohnya ayat ini. Ustaz buka, siapa-siapa nak cuba baca khalaf. Sekarang ni nak talaki hamzah tapi pilotnya khalaf. Cuba siapa nak cuba baca, on mic terus baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Puan Rohaizah Ishaq. On mic. Apa ni? Mute tu. Okey. Silakan. Yang wataku ni. Okey. Silakan. Yang ayat wataku Ustaz. Betul. Wataku yang saya tunjuk di slide ni. Khalaf ya. Ya, khalaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi. Berapa nak nampak kecil sangat. Wattaqu yawman. Okey. Apa ni, on mic balik. Dah mute tu semua. On mic. Okey. Okey. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ. Okey, terus. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Rohaizah. Okey, kalau tuan-tuan dengar tadi, pada bacaan tadi dah betul pada syai'ah. Sebab apa? Dibaca dengan sakta. Betul kan? Sakta. Dan kalau dengar lagi tadi, dibaca dengan idgham bila gunnah. Tak dengung. Betul juga, itu adalah tracknya. Jadi jangan kita fokus kepada syai'ah saja tanpa kita tak ambil perhatian tentang nun mati tanwin tadi. Jadi alhamdulillah, Puan Rohaizah dah baca ikut tracknya yang betul dah. Khalaf dengan saktanya, dengan idgham bila gunnahnya. Okey, kalau kita sakta syai'an wala masih ada dengung, itu bukan track khalaf. Ya, itu bukan khalaf. Itu adalah khallad. Okey, sekarang saya nak dengar bacaan khallad. Siapa nak cuba baca khallad? Orang lain? Silakan. Saya Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Siapa saya? Okey, Ustazah ya? Okey, Okey. silakan. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, itu wajah pertama. Sekarang wajah yang kedua. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Okey, alhamdulillah. Jadi tadi Puan Rohaizah baca khalaf satu kali. Ustazah Wan Mazanah pula baca tadi khallad 2 kali, menjadikan jumlah semuanya 3 kali. Dalam ayat ini kalau kita nak talaki hamzah, kita akan ulang 3 kali. Jumpa lagi ayat yang patternnya sama macam ni, 3 kalilah kita ulang. Bukannya susah, 3 kali. Cuma kita ingat tracknya. Kita ingat siapa yang jadi pilotnya. Lepas tu siapa. Okey, selesai. Baik.
Kita try yang ni pula, ayat yang ni. Sekarang Ustaz minta siapa nak cuba baca riwayat Khalaf. Silakan, riwayat Khalaf. Okey, on mic terus baca. Angkat tangan ke apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Okey, boleh sekejap? Sekejap. Ustaz dengar betul tu saktah. Cuma jangan panjangkan syai'. Okey, bila kita nak buat saktah, kita jangan panjangkan syai'. Dia dah jadi macam mat dah. Dah nak jadi macam riwayat waras dah kalau belajar waras. Waras dia panjang, bisyai dia panjang sampai 4 harakat. Tapi tadi tak adalah sampai 4, cuma dah berlaku panjang. Nak jadi macam waras. Jadi jangan campur. Macam mana nak buat? Bisyai, terus matikan. Bisyai im. Okey, terus silakan. Baca semula Ustaz Baca sekali lagi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfsi was samarat. Betulkan. Anfusi, betulkan. Wal anfusi. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiril sabirin. Okey, alhamdulillah. Itu Khalaf. Itu Khalaf. Baik, sekarang Khallad. Siapa nak cuba baca Khallad? Silakan. Okey. Kak Ros ke? Nampak on mic? Okeylah, boleh. Okey. Okey, silakan Kak Ros. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Okey. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Okey, itu wajah pertama. Kemudian wajah yang kedua. Bila kita dah baca sampai tempat waqaf, kita tak payah habiskan ayat tu. Dah sampai tempat waqaf, kita patah balik. Itu salah satu tekniknya, dipanggil nak shortcut lah. Ikhtisar, nak ringkaskan. Kalau tuan-tuan nak habis sampai ayat tu pun ada juga yang syekh macam tu. Dia nak habiskan juga ayat tu. Jangan berhenti di situ. Jangan buat patah balik selagi tak habis ayat. Ada juga. Tapi kalau ayat ni okey lagi. Kalau ayat yang panjang, kena ayat hutang tu sampai bawah, tuan-tuan kena bawah, patah balik, naik lagi. Turun lagi sampai bawah, naik lagi. Jadi jauh. Ya. Okey, wajah yang kedua, silakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Okey, jadi dah selesai, maka kita tutupkan ayat sambung terusnya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Okey, alhamdulillah. Jadi tadi kalau dengar tadi Ustaz tak dapat tengok tadi siapa yang baca. Yang pertama tadi dia baca Khalaf 1 kali. Kemudian Kak Ros perlu baca Khallad 2 kali. Cuma nak tanya Kak Ros, bacaan Kak Ros yang 2 kali Khallad ini, yang pertama tu sama tak dengan yang Khalaf? Sama Ustaz. Okey, sama. Jadi kalau kita talaki dengan guru kita Qiraat Hamzah, kalau bacaan tu dah sama, kita anggap Khallad dah sama dengan Khalaf, jadi tak perlu baca lagi Khallad. Untuk wajah saktah. Jadi kita baca pilotnya Khalaf saktah. Dikira Khallad dah sama-sama dengan Khalaf. Maka kita akan baca untuk kali kedua dengan wajah tanpa saktah untuk Khallad wajah keduanya. Wajah Khalaf, wajah yang pertama dah sama dengan Khalaf. Wajah kedua untuk dia sendiri tak termasuk Khalaf lah. Jadi bermakna dalam ayat ini bukan 3 kali lagi. Kalau tadi 3 kali kan. Kalau tadi 3 kali. Yang ni cuma 2 kali je. Sudah pun menyamai satu qiraat, iaitu qiraat Hamzah, dan merangkumi Khalaf dengan Khallad. Bukan jadi kena baca 3 kali juga. Tak, ya. Faham? Itu kaedahnya. Baik. Selesai. Okey. Ustaz belum cerita lagi tentang bagaimana pula kalau nak wakaf. Tadi kita cerita pasal wasal je, tak cerita pasal wakaf.
Wakaf dekat mana? Wakaf pada alif lam. Wakaf pada alif lam. Contohnya sini, ayat ini. Kalau dengar Kak Ros baca tadi was-samarat, berhentinya pada was-samarat. Misalnya tuan-tuan baca nak berhenti pada wal anfus. Wal anfus. Nak berhenti di situ. Dia ada alif lam. Atau nak berhenti pada minal amwal. Tak sampai pada wal anfus, nak berhenti pada minal amwal. Ada alif lam. Maka bagaimana bacaan untuk qiraat Hamzah, Khalaf dengan Khalat, dia boleh baca dua wajah. Pertama, boleh baca sakta. Tuan-tuan boleh sakta. Macam mana? Wa naqsim minal amwali wal anfus. Kita berhenti situ misalnya ya. Mungkin tak ada nafas ke ataupun ayat yang lain memang dah situ dah wakafnya. Ayat yang lain mungkin situ wakafnya, contohnya lah ya. Jadi sakta. Baik. Yang kedua, dia boleh apa? Boleh naqal. Ni wajah naqal dah keluar dah. Wajah naqal tiba-tiba ada naqal pula. Kenapa ada naqal? Kerana wakaf. Wajah naqal ni berlaku bila wakaf. Kalau selagi tak wakaf, tak ada naqal. Kalau tuan-tuan tak wakaf, tak ada naqal. Kalau wakaf, adalah naqal. Macam mana nak naqal? Apa makna naqal? Naqal ni maknanya pindah baris. Nak pindah baris apa Pindah baris Hamzah. Tuan-tuan tengok ada Hamzah tu. Hamzah baris apa? Hamzah baris atas. Hamzah ni biasa baris atas ke? Ada juga baris bawah. Ada juga baris depan. Tak kisahlah. Whatever lah. Whatever. Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan kan, baris depan ke, dia berbaris. Pindah ke mana? Nak pindah-pindah tu. Pindah ke depan ke, pindah ke belakang. Pindah kepada huruf yang mati sebelumnya. Okey? Pindah kepada huruf yang mati sebelumnya. Apa huruf yang mati sebelumnya? Huruf lam. Huruf lam. Bila tuan-tuan pindah, Hamzah tu baris atas, maka pindah kepada lam, lam tu jadi berbaris dengan baris atas. Jangan bila pindah jadi baris bawah atau pindah jadi baris depan. Tak. Asalnya baris atas, pindah jadi baris atas lah. Okey. Bila dah pindah baris, maka Hamzah tu tuan-tuan gugurkan. Gugurkan Hamzah tu. Maka macam mana bunyinya? Wa naqsim minal amwali wal anfus. Contoh saat berhenti pada wal anfus. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Itu naqal. Atau saat berhenti pada minal amwal. Wa naqsim minal amwal. Naqal. Minal amwal. Minal amwal. Itu naqal. Faham tak? Mudah je naqal. Kita kan biasa kalau orang yang selalu cakap bahasa Inggeris banyaklah naqalnya. Pasal tak? Dia bercakap Inggeris biasa adalah naqal. Contohnya apa Contohnya contoh tuan-tuan sebut boleh Ustaz ada buka whiteboard, nampak tak whiteboard Ustaz? Ini nampak Ustaz tulis. Nampak. Nampak tak Kak Ros? Nampak Ustaz tulis? Nampak Ustaz. Okey, nampak Kalina? Okey, baik. Ni apa ni? Bahasa Inggeris is. Is. Yang ni it. It. Kalau tuan-tuan baca dalam standard bahasa Inggeris, dia bunyi apa? Dia tak bunyi is it. Is it? Dia bunyi Is it? is it. Betul tak? Dia bunyi is it. Itu dah ada sedikit persamaan kaedah yang kita katakan tadi, naqal. Naqal. Contoh yang lain lagi kita kata, Ustaz pun bukanlah tahu sangat bahasa Inggeris tapi bolehlah sikit-sikit Apa yang kita sebut ni? Hold on. Hold on. Hold on. Hold on ke hold on? Hold on. Hold on. Hold on. Hold on itu naqal. Hold on. Kalau kita sebut satu persatu, hold On. on. Itu bacaan secara tahqiq, bukan naqal. Hold on tu nampak mahir sikit lah, lancar sikit lah. Edit tu nampak lancar sikit. Kalau
Is it, tu nampaklah dia baca secara tahqiq satu-satu. Kan? Ada lagi yang perkataan yang selalulah orang yang biasa sebut juga ya. Ni yang last, contoh last. Top up. Top up. Tahu. Top up. Nak top up RM10. Nampaklah dia baca dengan tahqiq. Bukan salah, tapi nampak dia baca tu kaedah tahqiq. Tapi kalau top up itu naqal. Ya, itu kaedah naqal sebenarnya. Okey, baik. Okey. Terus. Jadi faham tak? Itu untuk alif lam kalau nak waqaf. Syai'in, syai'ah, Ustaz tak bincang lagi. Sebab syai'in, syai'ah, dia ada perbincangan yang khusus. Tajuk yang akan datang lah. Akan datang tu tak tahulah minggu ke berapa. Dia mungkin duduk satu tajuk yang jauh sikit. Dan perbincangannya agak terperinci. Kita akan bincang semula pasal syai'in, syai'an, syai'un ketika waqaf. Ketika wasal dah settle, dah selesai. Ya? Okey. Baik. Ada berapa minit lagi. Sekarang ini kita tengok perhatian. Masih lagi whiteboard ni Ustaz. Masih whiteboard Ya. Okay, masih whiteboard. Ya. Mana nak hilangkan whiteboard? Inilah belum lancar lagi ni. Okey, nampak tak? Hilang terus. Okey, sekali lagi ya. Start share. Ini. Okey, boleh? Perhatian. Nampak ni slide ya? Perhatian. Okey, sekiranya nampak ya sekarang ada slide ni. Sekiranya terdapat dua kalimah. Ini kena faham betul-betul. Kalaulah ada dua kalimah al. Dan qari ni maknanya pembaca lah. Bukan qari, kalau sebut qari ni nampak macam orang bermusabaqah je. Qari ni pembaca lah. Kita yang baca Quran kita panggil qari lah. Ya. Qari. Kalau eja KA jadi kari. Ni QA, qari. Qari ingin waqaf pada al yang kedua. Tuan-tuan tengok dalam ayat yang Ustaz datangkan contoh ni. Wal arda. Itu satu al. Wada'aha lil anam. Itu al yang kedua. Dia ada al juga di situ. Walaupun hamzah wasal tu dah digugurkan. Okey. Sebenarnya dia ada hamzah wasal tapi hamzah wasal tu dah digugurkan. Kita anggap di sini pun ada al. Wal arda satu, lil anam satu. Jadi kita pun baca ayat ini. Ayat ini patternnya kita sebut ada dua al. Al yang pertama tuan-tuan tak waqaf. Wal arda wada'aha. Tapi al yang kedua tuan-tuan nak waqaf. Ini isunya ataupun patternnya macam ni. Macam mana kita nak baca untuk qiraat hamzah. Baik. Cara kita nak baca senang je. Pertama, okey tengok yang pertama, sekiranya tuan-tuan baca dengan wajah saktah pada wal arda. Siapakah yang baca dengan saktah? Kita dah belajar tadi. Khalaf saktah. Khallad pun saktah juga. Untuk wajah pertama khallad boleh saktah. Jadi kalau kita baca saktah, kita katakanlah khalaf dengan khallad, oleh kerana sama kita panggil qiraat hamzah. Maka tuan-tuan pada tempat yang kedua boleh baca dua wajah. Apa wajahnya? Tuan-tuan boleh saktah, tuan-tuan juga boleh naqal. Jadi bacaannya macam ni. Wal arda wada'aha lil anam. Itu saktah sama saktah. Okey. Cara yang kedua, wal arda wada'aha lil anam. Saktah dengan naqal. Bermakna dua wajah di situ. Sekali lagi Ustaz ulang. Wal arda wada'aha lil anam. Sama-sama saktah. Wal arda wada'aha lil anam. Saktah dengan naqal. Dua wajah. Okey. Selesai. Siapa tu? Khalaf dengan khallad sama. Baik. Kalau tuan-tuan baca dengan wajah tahqiq, yang nama tahqiq. Wal arda
khalaf tapi khallad. Kalau kita tak saktah, kita baca tahqiq pada wal adha, maka pada lil anam baca naqal sahaja. Naqal sahaja, tak boleh tak saktah. Kalau tak saktah wal adha, wal arda wada'aha lanam. Tak ada wajah tahqiq sama tahqiq tak ada. Dia akan baca wal arda wada'aha lilanam. Tahqiq dengan naqal. Bermakna berapa kali kita ulang di sini? 3 kali. Yang ini agak confuse, agak keliru, tapi cuba faham jadual ini maksudnya apa? Cara salah dengan khallad. Pertama saktah lil anam, tuan-tuan buat sama-sama saktah, kemudian naqal. Kemudian yang ketiga tak saktah wal arda, kemudian lil anam baca dengan naqal. Okey. Siapa nak cuba baca? Volunteer nak baca ketiga-tiga wajah mengikut tertib wajah yang Ustaz terangkan tadi. Bagi khalaf dengan khallad. Silakan. Boleh on mic dan terus baca. Tak apa, Ustaz tak tengok. Tak dengar suara. Saya baca saya. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda wada'aha lil anam. Okey. Wal arda wada'aha lil anam. Okey, yang ketiga. Wal arda wada'aha lil anam. Okey, selesai tu. 3 wajah. 3 wajah macam nak bagi lagi je. Tapi dah habis dah 3 wajah ya. Saya. Okey, baik, sama. Boleh faham tak yang lain? Okey. Tuan-tuan dan puan, macam biasa ya, kalau ada yang tak jelas boleh terus on mic. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Syekh Naim? Kabar baik. Persoalan Ustaz. Ya. Lil anam ni kalau kita wakafkan dia kan Ustaz kan? Kalau dalam ni kita terjumpa 4 ataupun 3 kalimah alif lam alif lam alif lam, maknanya kalimah pertama, kalimah kedua, kalimah ketiga, cuma kalimah keempat yang kita wakafkan contohnya. Ya. Baca dengan keadaan alif lam kedua lah. Contohnya kalau lil anami fiha, lil anam ni dia tak terjadilah macam bacaan saktah atau naqal ni tadi kan. Kalau diwasalkan. Cuma maksudnya berlaku dalam 2 kalimah satu ayat ni, kalimah yang terakhir alam tu adalah diwakafkan. Betul Ustaz, faham saya? Ya, betul. Betul. Kalau tadi Syekh sebut tadi didatangkan contoh, katakan dalam ayat itu banyak alif lam. 1 alif lam, 2 alif lam, 3 alif lam, 4 alif lam, 5 alif lam sampai 6 alif lam baru kita nak wakaf. Baru kita nak wakaf. Yang ke-6 baru kita wakaf. Maka kalau tempat yang pertama tuan-tuan saktah, 1 saktah, 2 saktah, 3 saktah, 4 saktah, 5 saktah, yang 6 pun saktah. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua pula, 1 saktah, 2 saktah, 3 saktah, 4 saktah, 5 saktah, yang 6 tu naqal. Itu wajah yang kedua. Yang ketiga, 1 tak saktah, tahqiq. Yang kedua pun tak saktah, 3 tak saktah, 4 tak saktah, 5 tak saktah. Yang ke-6 kena apa? Kena naqal. Tak boleh tahqiq. Jadi faham di sininya, wajah naqal hanya berlaku ketika wakaf sahaja. Ketika wakaf sahaja. Dia tak akan berlaku ketika wasal. Kalau contohnya lil anamiha kita nak sambung lagi, maka tak boleh naqal. Tak boleh lil anami fiha, tak boleh. Kalau baca naqal lil anami fiha bukan hamzah lagi, tuan-tuan dah tukar, dah convert kepada qiraat yang lain. Dah tukar kepada qiraat yang lain, iaitu warash. Baca macam mana pun pergi ke qiraat yang lain rupanya. Baca begini qiraat lain, baca begitu qiraat lain. Rupanya kita dah banyak qiraat sebenarnya kita baca, tapi tak tahu apa benda qiraat. Kan? Okey. Boleh baca tak Ustaz? Ambil berkat. Boleh. Untuk wajah kejap Okey. Baik, silakan.
Banyaknya ni. Tak yang Alah ni. ingat je. Yang ni. Yang ni lah Ustaz. Awal auto. Yang ni. Yang ni ya. Wajah pertama Ustaz. Okey. Wal arda wada'aha lil anam. Okey, itu wajah pertama. Wal arda wada'aha lil anam. Sekejap ni. Baca dengan saktah dulu. Sekali lagi. Baca dengan saktah. Pertama, wajah pertama semula. Saktah. Wal arda wada'aha lil saktah ya sekali lagi. Ya. Ambil nafas. Wal arda wada'aha lil anam. Okey, itu wajah pertama saktah dengan saktah. Wajah yang kedua saktah dengan naqal. Wal arda wada'aha lil anam. Okey, wajah ketiga tahqiq. Wajah okey, ketiga tahqiq. tahqiq dengan naqal. Tahqiq Wal dengan arda wada'aha lil anam. okey, maknanya 3 kali. Terima kasih Okey, Ustaz. alhamdulillah. Baik. Sana jam berapa sana? Sini baru lepas zuhur ni. Baru lepas zuhur. 12.30 Ustaz. Sini tidur dululah. Sana tak tidur lagi. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, boleh faham tak? Kita selesai perbincangan kita tentang saktah, tentang hukum alif lam dengan syai'un syai'a. Okey, awal tadi Ustaz ceritakan pasal biografi kemudian Ustaz sebut sikit tentang ha dhamir yang bersambung dengan mim jamak yang kena baca baris depan kerana depannya ada huruf yang mati. Yang ketiga kita sentuh pasal nun sakinah, tanwin, bertemu waw, bertemu ya. Ingat tak siapa yang baca idgham bila gunnah? Siapa yang baca idgham ma'lunah? Yang keempatnya ialah tentang hukum al dengan syai'in, syai'un syai'a. Ada imam yang kita dah sebut tadi dibaca dengan satu wajah saja saktah, ada yang baca dengan 2 wajah iaitu saktah dengan tahqiq. Okey, alhamdulillah. Selesai. Dah 6.30. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk petang ini ada 2 soalan. Ada 2 soalan yang ingin Ustaz tanyakan pada tuan-tuan semua. Ni soalan kuis lah ya, soalan kuis. Soalan kuis. Siapa boleh jawab huruf idgham bila gunnah bagi riwayat khalaf ada berapa dan sebutkan hurufnya? Ada 4 Ustaz. 4 Ustaz. Ada 4 Ustaz huruf dia. Ila Juwani. Ya saya Ustaz. Ada 4. Ada 4. Lam, Ra, Waw dan Ya. Okey, alhamdulillah. Ila Juwani. Okey, nanti berhubung dengan host kita ya. Ataupun dengan Datin. WhatsApp. Terima kasih banyak. Ila Juwani. Ambil nama Ila Juwani. Okey, soalan yang kedua. Siapakah nama guru kepada Imam Khalaf dan Khallad? Imam Sulaim. Imam Sulaim. Siapa yang jawab tu? Tak nampak sini. Syarafuddin. Syarafuddin Shah. Okey, Sulaim. Itu guru kepada Imam Khalaf dengan Khallad. Mereka bertalaki dengan Sulaim. Bukan dengan Imam Hamzah. Dia tak sempat ya. Dia cuma menjadi perawi. Gurunya adalah Sulaim. Okey, Syarafuddin Shah. Tahniah. Alhamdulillah. Okey, Kak Lina dah ambil nama tu agaknya. Dah boleh berhubung dengan Kak Lina. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah selesai perbincangan pada petang ini berkenaan dengan kaedah Imam Hamzah. Nampaknya Ustaz ingat nak bacalah beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, tapi insya-Allah kita akan cuba baca minggu depan sambil ulang kaji yang telah kita belajar. Mungkin akan sempat ayat 1 sampai ayat yang kelima kita akan baca pada minggu depan.
dengan cara qiraat Hamzah. Sebab dalam ayat 1 hingga ayat 5 terdapat hukum yang kita bagi. Nanti kita akan tengok hukum yang ada dalam ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Di samping kita akan tambah sedikit usul yang lain. Okey, setakat itu dulu untuk petang ini. Wallahu a'lam, mohon maaf ada silap dan salah. Ya, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Berilah kami kekuatan dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua datin. Amin ya rabbal alamin. Buat aku menganjur. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah khairan katsiran. Amin, amin. Okey.